Assalamualaikum. Saya Nafas Syifidas binti Kemaran Zaman akan menerangkan mengenai maksud nazar. Maksud nazar ni dia membawa kepada janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang telah kita dapat dan juga apa yang telah kita hajat. Sebagai contoh, seorang wanita bernazar untuk melakukan korban sekiranya dia dapat mengandung. Maka dengan ini, apabila dia telah mengandung, nazar untuk melakukan korban itu wajib baginya untuk menunaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira binti Ismail dari kos DPHU. Bagi hukum daging korban pula, haram memakan daging bagi mereka yang melakukan korban nazar dan memberi daging walaupun sedikit kepada bukan Muslim. Kedua, kulit, lemak, daging, susu, kaki, kepala dan bulu-bulu haram dijual oleh orang yang melakukan ibadah korban, sama ada korban itu wajib ataupun sunat. Bahagian ataupun anggota sembelihan korban tidak harus dikhususkan kepada tukang sembelih sebagai upah melakukan penyembelihan, kecuali bahagian ataupun anggota tersebut diberikan oleh individu yang melakukan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazakira Husnawati Zamri dari kelas DPHU 5B. Okey, bagi pemilihan haiwan korban pula, kita perlu lihat dari segi haiwan tu jenis apa. Sebagai contoh, kita perlu memilih haiwan ternakan. Sebab kalau kita pilih haiwan liar tu tak boleh dijadikan binatang korban. Jadi kita perlu pilih haiwan ternakan. Sebagai contoh lembu, kambing, unta dan sebagainya. Kemudian kita perlu lihat dari segi kesihatan dan kita kena pastikan binatang itu tiada sebarang penyakit. Kemudian kita perlu pastikan juga yang binatang ternakan itu tiada kecacatan di badannya. Sebagai contoh buta ataupun dia kurus, tak cukup makan dan sebagainya. Terputus ekor ke, itu kita perlu pastikanlah supaya lembu itu kelihatan sempurna dan boleh dijadikan ibadah korban. Seterusnya, binatang korban perlulah mencapai tahap minimum umur mereka. Sebagai contoh, lembu, kerbau dan kambing berumur 2 tahun nak masuk ke 3 tahun, biri-biri berumur 1 tahun nak masuk ke 2 tahun, ataupun bila baris hadapan giginya telah baru, maksudnya dia telah bersalin gigi baru. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Fahira binti Ahmad Nizam daripada DPHU 5B. Jadi hari ini saya akan menjawab tentang soalan adakah daging korban, nazar, hadiah dan daging sembelihan perlu diasingkan. Wajib dilakukan pengasingan antara daging bahagian korban wajib iaitu yang nazar tu daripada daging sembelihan yang lain seperti korban sunat, akikah, hadiah ataupun daging sembelihan yang untuk dijual. Langkah ini adalah amat penting kerana daging korban wajib nazar hendaklah diagihkan kepada orang-orang yang tertentu, orang yang berhak seperti orang fakir miskin, asnaf dan lain-lain. Adalah lebih baik jika satu pihak tersebut tidak mencampurkan urusan antara korban wajib nazar dengan korban sunat, akikah, hadiah ataupun yang untuk daging sembelihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah binti Abdul Fattah daripada kelas DPHU 5B. Okey. Soalan seterusnya adalah, apakah hukum korban nazar? Hukum korban nazar adalah wajib, di mana nazar tersebut merupakan satu ketaatan bagi hajat yang telah diperolehi atau sesuatu perkara yang telah tercapai dan atau juga merupakan balik yang dapat dielakkan. Jadi nazar ni merupakan satu ketaatan kita lah kepada Allah, menunjukkan rasa syukur dengan cara bernazar. Okey, baik. Soalan seterusnya adalah, seandainya jika seseorang itu tidak mampu untuk melaksanakan korban nazar, jadi bagaimana dengan korban nazar tersebut? Okey, baik. Sekiranya seseorang itu ingin membatalkan nazar tersebut yang telah diniatkan, jadi
Cara untuk melepaskannya adalah dengan cara membayar kafarah, iaitu dengan cara memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Sekiranya tidak sanggup, memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Sekiranya tidak sanggup juga, membebaskan hamba. Sekiranya tidak sanggup atau tiada budak, maka syarat terakhir adalah dengan berpuasa selama 3 hari. Jadi, bila kita berniat untuk bernazar ni, maka ia perlu dilaksanakannya. Tapi, sekiranya tidak mampu, apa-apa pun untuk melakukan nazar, perlu berfikir secara rasional, baik dan buruknya, supaya apa yang kita niatkan untuk nazar tersebut dapat dilaksanakan dengan jayanya.